Kemudian ada satu lagi surah, ada 4 ayat. Maka bila dikaji 4 ayat ni tuan-tuan, bila orang kaji tentang nasiyah, ulama-ulama tafsir dulu membahaskan nasiyah dalam surah Al-Alaq ayat yang ke-15 dan 16 ni. Kenapa Allah sebut ubun-ubun? Mereka berkata bahawa ubun-ubun adalah satu tempat yang dihormati oleh orang Arab. Sebab itu Allah sebut nasiyah. Nasiyah atau ubun-ubun adalah satu bahagian yang orang Arab cukup hormat. Dia pakai kepiah, dia pakai serban, dia pakai igal, dia tutup kepala dia, dia cukup jaga tuan-tuan. Lambang kemuliaan letak pada ubun-ubun. Itu tafsiran dulu-dulu. Tetapi bila saintis dia mengkaji tentang otak, bila dia mengkaji tentang otak, ulama-ulama kaji tentang otak, satu, mereka kata otak ni ada 2, belah kanan satu, belah kiri satu. Otak kanan, otak kiri. Tapi bila mereka kaji lagi otak, otak itu ada 4 pecahan. Otak ada 4 pecahan. Otak bahagian depan, nama dia ubun-ubun. Otak nombor 2 bahagian tepi belah kanan, otak nombor 3 bahagian tepi belah kiri, otak nombor 4 bahagian belakang sini. Nak pergi ke tengkorok, ke tulang tengkorok tu, tulang tengkok. Macam ayat sebut, otak ubun-ubun disebut 4 kali. Ada 4 kali, ada 4 pembahagian otak. Masya Allah. Baik, kenapa Allah sebut nasiyah, ubun-ubun, bahagian otak pertama ni? Bila mereka mengkaji, dapat jawapan pada ayat 15, 16, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ubun-ubun, yang mana ubun-ubun dia itu ialah ubun-ubun orang yang mendustai dan derhaka. Rupa-rupanya tuan-tuan, otak yang menjadikan manusia nak buat jahat, bahagian otak yang berfikir manusia nak cakap apa, bahagian otak yang berfikir manusia ni nak buat apa, nak fikir apa, nak merancang apa, pusatnya ialah ubun-ubun. Pusat untuk otak berfikir, ubun-ubun. Pusat untuk kita nak bercakap, bohong atau tidak, ubun-ubun, bahagian otak tu. Maka saintis yang mengkaji tentang ubun-ubun, dia masuk Islam bila dia baca ayat daripada 15 dan 16 surah Al-Alaq. Masuk Islam dia heran macam mana Nabi Muhammad boleh tahu bahagian otak depan ni lah yang berbohong, yang bercakap benar, yang menipu, di sini letak dia. Masuk Islam tuan-tuan. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Patut orang dulu-dulu dia buka kepiah dia, dia jumpa ustaz dia, ustaz tolong jampi kat saya. Ustaz tadi letak tapak tangan tak ubun-ubun. Tuan-tuan nak tengok. Patut tuan-tuan bila kita ni nak sujud, kita sujud dahi ni ubun-ubun di sini. Patut bila kita ambil wuduk tuan-tuan, kita basuh kepala kita. Patut disuruh jaga ubun-ubun, basahkan ubun-ubun ni supaya otak awak ni sentiasa baik. Dan nak tahu dia tu bohong ataupun tidak, tengok pada ubun-ubun dia. Gila punya ustaz ni. Ada ke nak tengok berbohong ataupun tidak, tengok pada ubun-ubun? Hang yang gila. Kata ustaz gila. Tuan-tuan kalau rajin pi balai polis Hilir Perak daerah. Saya daripada muda saya pi balai polis. Asrama saya dulu dekat bangunan tabung haji di Ipoh. Itu asrama saya. Roboh asrama tu, buat bangunan tabung haji. Itu tempat tidur saya, tempat belajar saya di situ. Asrama. Depan asrama tu balai polis di Ipoh tu. Depan tabung haji sekarang. IPD situ, IPK pun situ. Tadi ustaz kata ustaz main dengan polis, memang.
Tengah-tengah main takraw petang-petang, polis datang naik motor. 10 orang. 10 orang. Jom, ramai-ramai pergi balai polis 10 orang. Buat apa? Kawat cam. Tuan-tuan tahu kawat cam duduk diri ramai-ramai, saksi main tengok seorang-seorang. Siapa dia hak rogo dia tengok. Siapa dia hak ragut dia tengok. Salah seorang yang duduk diri kawat cam tu saya. Ada satu nyonya tuan-tuan, sekatu petang tu, dia kawat cam, dia berdiri lama, dia tengok saya buat. Buat aku pula dah. Sudah dia tengok, dia belek. Bukan ini orang, dia tengok. Ya selamat, alhamdulillah tuan. Dia kawat cam. Kami paling dekat dengan balai, kami kena pergi. Di balai polis, kalau tuan-tuan pi mahkamah ke apa berbicara, salah satu benda yang mereka akan buat apa dia? Ujian pengesanan berbohong. Tuan-tuan pernah dengar tak ujian berbohong? Ada kan? Di mana alat berbohong tu mereka letak? Di mulut, di lidah, dak, di sini, di sini, di sini, di sini. Sebab bila manusia berbohong, darah dia akan mari ke bahagian ubun-ubun. Bila manusia cakap bohong, darah dia akan mai di sini. Mesin tu akan tunjuk berapa banyak darah dia. Lain luar biasa daripada dia ni cakap bohong. Jom tuan-tuan kita test ujian bohong. Abang-abang berani buat ujian bohong dengan isteri, pasal alat kat kepala. Abang cakap abang nikah lain tak bohong, tengok tu dia naik dia. Mesin tu tipu, mesin tu kena buat ujian berbohong, tak payah tuan-tuan. Dia bukan ada hubung pun. Sebab tu ujian pengesanan berbohong dia letak di sini. Ketika kita berbohong, darah kita akan main sini. Sebab itu orang yang nak marah, tuan-tuan tengok dahi dia macam mana. Dahi dia naik tegang, berurat, timbul urat ni. Tang dahi, tang ubun-ubun. Semuanya nak jadi marah orang, nak mengamuk, nak bunuh orang, letaknya di sini. Nak buat jahat pun letak di sini. Ada banner ceramah Ustaz Kazim. Ceramah perdana Ustaz Kazim Ilyas. Saya pernah jumpa banner, saya kena bakar. Waktu orang bakar tu, ubun-ubun penuh jahat kat sini ni. Otak dia tu. Ada ceramah saya tuan-tuan, di mana negeri ke, sampai ke traffic light, saya tengok banner tu. Gambar saya tapi ada 2 tanduk. Macam gambar aku je kan tuan. Depa spray dengan warna cat merah. Cilakui betul. Maka ulama-ulama, saintis-saintis sekarang bila dengar ayat nasiyatin kadhibatin khati'ah, masuk Islam. Maha suci Tuhan, bahagian otak ini yang duk fikir jahat, dan bahagian otak itulah aku tarik di hari kiamat, aku rentap di hari kiamat. Kepala otak kamu yang buat jahat. Rupa je tuan-tuan, otak inilah yang menjadikan tangan ni jadi jahat, yang menjadi kaki jadi jahat, yang mulut jadi jahat. Pusat arahan dia daripada otak. Macam Quran sebut. Kita kalau baca Quran seronok, tapi kalau kita tahu makna